Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kufirus Fizi bin Hussein dari Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya ingin bentangkan sebuah kajian di bawah tajuk Cabaran Pelaksanaan Perniagaan Franchise Dua Layan Diri Menjelang Revolusi Industri 4.0. Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada permasalahan yang berlaku yang dapat dirungkaikan selain daripada saya, Profesor Madya Datin Dr. Nur Naimah binti Abdul Rahman dan Dr. Nur Fahimah binti Abdul Muhammad Razif sebagai penulis bersama terhadap cabaran-cabaran yang dapat dikenal pasti terhadap perniagaan franchise dua layan diri di Malaysia. Kajian ini dijalankan berdasarkan permasalahan yang berlaku terhadap ketidakseragaman perniagaan franchise menentukan cara dan teknik menjelang IR 4.0. Kemudian kesanggupan dan kemampuan pelaksanaan franchise iaitu penerima franchise untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diperbudakan di batas bahu mereka. Kemudian dan ketiga adalah bagaimanakah persediaan pedagang franchise itu sendiri dapat menangani cabaran-cabaran terhadap IR 4.0. Seperti sedia maklum, revolusi industri 4.0 berlaku secara pantas. Hal ini berentetan daripada revolusi industri yang berlaku sebelum ini, iaitu 1.0, 2.0, 3.0. Namun revolusi industri 4.0 mendapat ledakan yang lebih besar, iaitu pemerhatian secara meluas dalam pelbagai aspek, terutamanya pengurusan dan pentadbiran di kalangan manusia. Tidak terkecuali pedagang franchise dua sendiri berdepan dengan cabaran tersendiri untuk melaksanakan IR 4.0. Kajian ini mengenal pasti permasalahan yang berlaku apabila setiap teknik yang dijalankan tidak mendapat keseragaman di antara syarikat dan syarikat yang lain. Kemudian kemampuan penerima franchise iaitu pelaksana franchise itu sendiri melaksanakan franchise, bagaimanakah mereka mampu secara luaran dan dalaman untuk melaksanakan franchise. Yang ketiga, bagaimanakah pedagang franchise itu sendiri mampu merungkaikan perjalanan perniagaan mereka menjelang IR 4.0. Okey, seperti mahu, perniagaan franchise merupakan satu indikator terhadap perniagaan yang dijalankan secara berkelompok daripada perniagaan franchise induk terhadap perniagaan pelabur-pelabur yang ingin mendaftar di bawahnya. Perniagaan franchise dua layan diri sendiri merupakan rentetan terhadap perniagaan franchise yang dijalankan secara siap dan kini dijalankan secara layan diri. Terhadap iaitu lihat kepada IR 4.0, ia meletakkan sebagai digital, iaitu penggunaan digital terutamanya kepada pentadbiran dan perniagaan dalam pengurusan beberapa pengurusan, termasuklah pendaftaran, pelaksanaan dan kesan yang terhadap pelanggan. Dalam kajian ini dijalankan secara menggunakan metodologi kualitatif, iaitu hasil temubual bersama mereka yang berkepentingan dalam perniagaan franchise, iaitu sebagai data primer dan perpustakaan sebagai data sekunder. Hasil penyelidikan kajian ini mendapati bahawa kajian ini membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu cabaran terhadap hukum, cabaran terhadap pengurusan dan cabaran terhadap perundangan. Cabaran terhadap hukum, kita lihat di sini bagaimana terdapat pedagang franchise ingin menjalankan pengurusan pedagang franchise secara atas talian, iaitu pendaftaran online dan pengurusan online dan juga melibatkan kepada keahlian. Dan ini membuka minat terhadap daripada pelabur-pelabur luar negara Malaysia itu sendiri ingin melabur di Malaysia menerusi perniagaan franchise dua layan diri menjelang IR 4.0.
permasalahan hukum yang berlaku di sini, kita dapat lihat apakah perniagaan yang dijalankan secara talian-talian itu memberi impak yang besar dan dapat memastikan kesejahteraan bersama, keselamatan bersama dapat dicapai bersama, terutamanya kepada persepakatan dan mengelakkan daripada berlaku kemudaratan. Seperti kita lihat ini, perniagaan talian-talian sebelum ni berlaku beberapa perkara seperti penipuan di antara pihak A dan pihak B. Kemudian pemalsuan dokumen-dokumen penting sehingga kan perkara ini memberi kesan terhadap satu pihak. Dan ketiga, ke atas pelaksanaan perniagaan yang tidak mendapat kelulusan secara sah. Hal ini memberi kemudaratan terhadap pelabur-pelabur yang ingin melaburkan dalam perniagaan franchise bila diri. Manakala dalam aspek pengurusan pula, kita lihat di sini berdasarkan temu bual, pengkaji dan pihak yang berkepentingan, berlaku permasalahan masih lagi dibelenggu oleh penyampai atau itu mereka yang menjadi perantara daripada pemilik syarikat dan penerima franchise dalam menyampaikan sesi latihan, dan skim latihan tersebut harus menjadi kepentingan supaya penerima franchise dapat menjalankan perniagaan franchise dengan baik. Hal ini kita dapat lihat kerana penyampaian di antara perantara itu tidak mencapai standard yang dimahukan, maka penerima franchise menjalankan perniagaan franchise tidak menepati matlamat yang diinginkan. Kemudian skim latihan itu sendiri sering berubah, dan jika menjelang kepada IR 4.0, bagaimanakah skim latihan itu sendiri dapat mampu melahirkan satu peniaga yang mampan dan usahawan yang berjaya sekiranya perkara ini masih lagi mendapat permasalahan yang sehingga menjejaskan kepada perniagaan franchise. Kemudian pengurusan itu sendiri seperti peragihan barang-barang gantian dan barang-barang yang diperlukan dalam perniagaan franchise. Terdapat perniagaan yang tidak mengedarkan barang yang dimahukan dengan secara baik dan memberi kesan kepada perniagaan untuk beroperasi dengan tersusun. Kemudian dalam aspek yang ketiga iaitu perundangan. Sebelum ini perniagaan franchise berlain diri dijalankan menerusi berdasarkan kepada akta franchise, akta kontrak dan beberapa kepentingan perundangan yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna. Berdasarkan kepada permasalahan tadi, ia sedikit sebanyak mencuit kepada kesempurnaan akta tersebut untuk diaplikasikan dalam perniagaan franchise. Ini dapat dilihat bagaimana perniagaan dijalankan secara atas talian. Bagaimanakah, apakah prosedur-prosedur dan apakah kelulusan yang perlu dijelaskan. Antaranya selain modal, kewarganegaraan, bagaimanakah perkara itu dapat dijalankan secara, contohnya persetujuan, tandatangani. Yang kita lihat kepada perkara itu memastikan kepada akta supaya ia tidak berlaku penipuan dan apakah tindakan yang sesuai dikenakan ke atas kemungkinan yang berlaku. Kemudian melibatkan perundangan adalah diskriminasi dalam perniagaan franchise berlain diri. Sebelum ini kita lihat kepada jika diskriminasi ia berlaku beberapa akta yang perlu dijalankan ke atas kemungkinan tersebut. Menjelang IR 4.0, perniagaan franchise lebih independen terhadap penentuan syarat-syarat dan perundangan ditentukan sendiri oleh perniagaan franchise. Hal ini melibatkan kepada melihatkan kepada suasana yang tidak tersusun dan tidak seragam antara syarikat A dan syarikat B berdasarkan kepada akta-akta yang digunakan. Berdasarkan kepada permasalahan tersebut dan hasil kajian yang dibentangkan, kajian ini menukaikan bahawa menjelang IR 4.0, tidak mahu tidak perniagaan franchise berlain diri di Malaysia perlu berjalan seiringan
dengan pendekatan dan matlamat yang diinginkan dalam negara, dalam matlamat IR 4.0. Namun begitu, banyak syarikat-syarikat yang terlibat yang berdaftar di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna juga harus bergerak seiringan berdasar kepada pelaksanaan, pengurusan dan kesediaan mereka tu sendiri, supaya perniagaan mereka tidak melakukan kekurangan, terjejas melibatkan antara pemberi franchise dan penerima franchise. Berdasarkan kepada kajian ini, kita lihat bahawa ia penting dilibatkan agar pelabur dan pemilik syarikat tidak berlaku kesalahan antara satu sama lain dan tidak menjejaskan kebajikan antara satu sama lain. Okey, sekian saja daripada saya, Muhammad Firdaus Fizi bin Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.